Kita lihat perkembangan animasi negara kita ni semakin berkembang. Adakah anda ingat khususnya untuk mereka yang dah pun berusia 40-an, saya pasti mereka akan ingatlah antara animasi yang pertama di dalam negara, Hikayat Sang Kancil pada tahun 1983. Jadi kira-kira dah 40 tahun dah animasi ni di dalam negara kita. Dan saya boleh lihatlah dah setiap 10 tahun atau satu dekad itu akan ada perubahan yang agak ketara dalam orang kata kata animasinya, warna, kualiti, dan kita mengangkat sebab Malaysia juga dikatakan antara pioneer jugalah mengeluarkan antara filem animasi ataupun drama animasi yang menjadi tatapan begitu ramai. Betul. Ya, dan Malaysia sendiri, dan kita akan terus memperincikan dunia animasi di Malaysia dan apakah sebenarnya perkembangan ini boleh seiring dengan banyak lagi antara pekerjaan yang boleh diwujudkan di luar sana. Terus bersama dengan Encik Lokman Nur Hakim, pengarah Alif dan Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi tuan. Selamat pagi. Pengarah Alif dan Sofia. Saya tekan nama hari ini jadi Alif jangan Afad. Okey, jadi kita dah cakap tentang revolusinya, kan, sejarah tentang animasi dalam negara. Jadi Encik Lokman sebagai pengarah animasi, saya pasti tercatat dalam sejarah jugalah dalam animasi ini antara pengarah yang menghasilkan filem-filem animasi, kan. Jadi nak tanya sikit macam mana gambaran perasaannya lah, kan, apabila dapat melihat perkembangan industri kreatif dalam negara khususnya animasi ini terus berkembang. Okey, untuk saya ni penggiat animasi lah. So bila tengok animasi ni berkembang daripada zaman saya tu zaman Sang Kancil loh. Zaman kita. Zaman Sang Kancil, dan sekarang kita dah tengok ada movies cinema Ejen Ali, Mekamato dan macam-macam kan. So daripada skrin ke skrin besar, dia punya evolution tu kita excited macam mana daripada zaman tu ke zaman sekarang dan future macam mana pula. Okey, baik. Mungkin zaman dulu kan, bila kita cakap kita nak bergiat dalam animasi dan sebagainya, mungkin mak bapak dulu rasa macam tak payahlah kan, mungkin kerjaya tu macam tak panjang, tak ke mana pun. Tetapi sekarang ni, ini antara the most sought after ataupun yang dipandang tinggi dalam sudutnya, cabang tu banyak lagi daripada animasi itu sendiri. Jadi daripada sudut peluang pekerjaan, peluang pembentukan kerjaya dan sebagainya dalam animasi ni bagaimana? Okey, seperti mana syarikat lain kan, syarikat animasi ni sama je sebenarnya. Bukannya dalam syarikat tu semua artis. So kita ada artis, kita ada management, kita ada marketing and so on. So biasanya career pathway tu ada macam-macam. Dia mungkin boleh masuk sebagai artis dan kemudian dia boleh pergi ke branding. Maksudnya bila dia dah faham the whole industry, dia boleh pergi untuk pasarkan, pergi ke market dunia pula. So market pun makin lama makin berkembang. Kita tengok animasi Malaysia ke luar negara. Kita bukan setakat di dalam Malaysia. Animasi Malaysia ni sangat istimewa di mana kita boleh travel ke luar negara. Ya, betul. Bercakap tentang luar negara apa semua, sebab kita punya perkembangan animasi kita ni pun dah tercalon pelbagai anugerah di luar negara. Jadi kita dapat lihat industri kreatif dalam negara, khususnya animasi ni telah pun diangkat di mata dunia, kan. Okey, antara persepsi lah Cik Lokman, dulunya lah kenapa agaknya kita ni tidak melihat macam wayang, macam cerita animasi ni, kadang dari segi sudut visualnya mungkin ada berbeza sikit berbanding dengan visual cerita-cerita animasi di luar negara. Kita ambil contoh sebagai Toy Story lah, Frozen dan sebagainya, kan. Mungkin dari segi kualiti tu kita macam jauh ke belakang sikit. Tapi sekarang ni macam mana Encik Lokman melihat kita ni dah macam setaraf dah setaraf ataupun tidak, ataupun bagaimana? Sebab ialah macam kita ni nakkan kepuasan apabila melihat animasi dalam negara ni nak setanding luar negara. Okey. Untuk kualiti memang kita mengejar. Saya tak boleh cakap kita setaraf dengan Pixar. Pixar. Diorang punya bajet puluh Betul. juta. Yes. Tapi dengan kita kasih contoh macam Ejen Ali. Dengan bajet bawah 10 juta kita dapat produce kualiti yang boleh cocok angin lah, kita cakap dengan Disney. Maknanya kita punya ability dari segi teknikal tu memang mengejar. Tapi kena tengok dari aspek penceritaan. Penceritaan animasi Malaysia ni world class. World class. Saya boleh cakap macam tu pasal saya dah pergi banyak market, dan di market Malaysia ni agak istimewa di mana animasi-animasi kita yang kita tahu 3 big ones yang masuk wayang kan. Boboiboy, Mekamato, Ejen Ali yang paling 4 lah. Dia
memang sama level kutipan dengan Disney. Betul. Dan ni tak berlaku di market lain. Di Malaysia ni. Very special. Cerita animasi kat Malaysia semua puluh-puluh juta tau kutipan-kutipannya. Alhamdulillah. Walaupun ada perbezaan bajet di situ, tapi kualiti penceritaan. Oleh kalau kita sentuh tentang penceritaan ini, adakah antara formula je untuk memastikan ia lebih diterima ramai oleh setiap benua lah, bukan Malaysia sahaja? Apa antara formulasi yang perlu ada supaya satu terbitan animasi itu boleh go international, luar negara? Macam mana tu? Okey, ni satu lagi fakta interesting pasal Malaysia. Kita dilahirkan di satu negara yang sangat colourful. Kita ada banyak culture. This multicultural ni tak wujud kat banyak negara. So bila kita multicultural, kita nampak story tu dari pelbagai angle. Sebab tu cakap penceritaan Malaysia ni interesting. Kita nampak banyak benda. Tapi kalau kita nak cerita pasal pembangunan karakter, yang tu dah lain cerita. Saya boleh seimbang berjam pasal tu. Okey, jadi Cik Luqman, jelas saya rasa ramai juga di antara kita ni, lebih-lebih lagi keputusan SPM bakal muncul. Kan? Jadi mereka mungkin dah ada satu impian ingin menjadi seperti Cik Luqman, ataupun mereka nak menggiat dalam industri kreatif khususnya animasi ni. Apa yang mereka perlu ada sebenarnya, Cik Luqman? Okey, ni daripada 10 tahun pemerhatian kan, ada 5 sebenarnya perkara penting dalam untuk masuk selain daripada kelulusan lah. Okey, yang pertama, dia kena ada imagination. Dia punya imajinasi kena tinggi. Pasal kita cakap pasal orang bercerita, orang membuat benda baru. So dia punya imajinasi kadang-kadang akan tak ke mana-mana. Itu yang first. Yang kedua, dia kena sabar. Pasal kita tengok orang cakap buat animasi ni senang. Tapi makan banyak bulan. Kita cakap pasal kalau buat movie tu setahun lebih, 2 tahun kan. Kalau macam Pixar, dia buat satu movie animasi tu 5 tahun. Lama. Yang ketiga, dia kena team player. Pasal bila buat animasi, kita buat dalam a group of people. Kita ada department di mana semua step tu semua department terlibat. Yang keempat, kita kena teliti. Teliti tu maksudnya sebab animasi ni especially kita tunjuk pada budak-budak. Budak-budak benda kecil pun dia boleh ikut. So kita kena teliti. Maknanya setiap department tu kena tengok. Okey, betul tak ni? Ni ke yang I nak keluarkan, ni ke yang I nak tunjukkan and so on. Yang ke last. Kena rajin belajar. Rajin belajar. Maknanya the whole process dalam melibatkan industri animasi ni kan tak masa waktu belajar tu belajar, tapi semasa ni pun kena sentiasa belajar. Kita kena explore. Saya sangat tertarik Cik Luqman tadi sebutkan bahawa setiap sudut pun diperhatikan betul-betul supaya ilmiah tu terus sampai kat pembentukan karakter anak-anak yang menonton. Jadi formula bagi Alif dan Sofia ini yang memang kita dalam masa beberapa tahun ini menjadi satu sensasi di kalangan kanak-kanak, ibu bapa pun suka. Jadi bagaimana pembentukan karakter itu berlaku dan menjadi satu branding yang sangat kukuh sampai ke hari ini? Okey, ni kita cakap pasal buat satu watak baru. Kita macam nak establish kan? Tu lah, ni macam play God. Tapi so complicated sikit. Dia first kali kita start dengan basic dia adalah konsep, background story. Itu asas dia. Bila kita dah ada konsep, baru kita lukis macam mana rupa dia. Bila kita dah ada rupa dia, kita masukkan dia punya personality. Dia ni ceria ke, sedih ke, garang ke. Bila kita dah masukkan personality, kita kena fikir, okey, budak ni macam mana boleh jadi macam ni? Macam Alif, kita kena buat pula back story dia ke belakang. Dia ni asal keluarga dia macam mana, mak bapak dia macam mana, and so on. Dah ada ke belakang, kita kena ke depan. Macam mana perjalanan hidup dia selepas tu. Karakter macam mana, sebab kalau karakter tu tak interesting, tak gunanya juga. So macam mana dia berkembang daripada karakter A jadi karakter B. Lepas dah ada karakter, dan kita kena tahu bila karakter tu kan, setiap orang bila ada karakter ada pergerakan dia. Kalau orang garang, pergerakan dia lain. Orang sedih dia macam tu lah. Kita benar. Dan last kali bila dah siap semua tu, ni best.
kita kena testing. Oh. testing. Tunjuk kat budak. Trial. Itu yang paling seram. Okey. Budak ni jujur. Ah, Kalau dia betul. cakap tak suka. Kita tak boleh buat apa dah. So kalau tak cakap tak suka, balik kepada awal. Tapi kalau kita tengok Alif dan Sofia ni memang kata orang tu apa, semua budak-budak suka. Tunjuk je memang dia ingat lah kan karakter-karakter watak dalam Alif dan juga Sofia ni. Okey, pesanan untuk diberikan kepada mereka yang suka, mereka yang gemarkan animasi dalam Malaysia ni. Silakan Cik Luqman. Okey, kalau pesanan tu orang berusia ni panjang pesanan dia. Okey, kita pendekkan. Tapi kita pendekkan. Saya ringkas, suka satu quote, stay hungry, stay foolish. Okey. Maksudnya itu quote daripada Steve Jobs kan. So sentiasa belajar, sentiasa explore benda baru. Ni adalah industri animasi untuk the next generation. So kita buat satu untuk the next generation. Baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Luqman Nul Hakim, pengarah Alif dan juga Sofia. Semoga selepas ini banyak lagi penghasilan-penghasilan yang bermutu tinggi seperti mana Alif dan Sofia ni untuk kita angkat di mata dunia insya-Allah. Ya, terima kasihlah kerana memberikan satu animasi siri yang sangat berkualiti untuk anak-anak kita semua. Dan contohnya semoga buku ni. Malaysia ni terus mekarlah dengan pembentukan animasi yang cukup hebat. Ni ada 2 versi. Ya betul. Jadi ini dah ada perkembangan animasi dalam negara kita bermula dengan kartun-kartun animasi ni dan selepas itu kita tahu yang ramai followers budak-budak semua ni tengok kan. Jadi terhasillah buku ini untuk adik-adik kita ni belajar solat dalam masa yang sama juga. Baik, terima kasih Cik Luqman. Okey.